Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena malam ini Allah izin kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang memberi manfaat bagi kita, supaya dapat kita amalkan. Kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk nak tahu saja. Kalau nak tahu saja tak ada apa gunanya. Diamalkan ilmu itu. Ya. Orang yang ada ilmu tapi tak amalkan, dia seperti pohon pokok yang tidak berbuah. Pokok ada, buah tak ada. Apa guna pokok tu? Zaman dulu ada yang gunanya, boleh tebangnya, dijadikan kayu penyala. Dari mana ada orang salah lagi? Tebang, bakar je itu gunanya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak seperti pokok yang tidak ada berbuah. Pokok aja ada, buah tak ada. Pokok punya banyak. Royan lah tu, musan kering semuanya. Beribu-ribu pokok, tapi sepokok pun tak ada buah. Apa guna? Bila ada ilmu kena diamalkan. Siapa amalkan satu ilmu, Allah akan wariskan dia ilmu-ilmu yang lain. Namanya ilmu laduni. Man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak tahu. Datang aja pengetahuan, datang aja kepahaman. Syarat amalkan ilmu itu. Tahu satu, amal satu, dapat dua. Tahu dua, amal dua, dapat empat. Tahu dua, tahu empat, amal empat, dapat lapan. Begitulah seterusnya. Kelama makin banyak, kelama makin banyak, kelama makin banyak. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, harta akan hilang. Ilmu tak hilang-hilang. Harta membawa musuh, tapi ilmu membawa kawan.
Ilmu itu bila dibelanja akan lagi bertambah. Harta bila belanja habis. Harta sepeninggalan Qarun. Ilmu sepeninggalan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Hebatnya majlis ilmu itu. Mudah-mudahan kita akan memiliki ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan saudara sekalian. Perempuan tak ada malam ni? Ada? Tak ada. Baik. Malam ini kita akan baca sambungan daripada minggu-minggu yang dulu. Bab yang ketiga atau fasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Kita sudah masuk dalam bab memelihara ataupun menjaga sifat-sifat yang terpuji. Memiliki sifat-sifat yang terpuji. Istilah tasawufnya takhalli. Mula-mula tahalli. Tahalli itu artinya membuang sifat-sifat mazmumah. Membuang sifat-sifat yang keji. Itu namanya tahalli. Sekarang kita masuk dalam bab yang kedua iaitu takhalli. Memelihara sifat-sifat yang terpuji. Yang dikeji dah habis. Kuat makan dah habis. Kuat bercakap dah habis. Pemarah dah habis. Kedekut dah habis. Hasad dengki dah habis. Riak dah habis, ujub dah habis, takabur dah habis. Kan kita masuk kepada sifat-sifat yang terpuji. Proses itu dipanggil proses takhalli. Kita dah bermula dengan taubat dulu dah. Yang pertama taubat, yang kedua khauf, takutkan Allah. Yang ketiga ini malam ni iaitu zuhud. Zuhud tu artinya apa? Mengambil dunia hanya sekadar keperluan sahaja. Tak berlebih-lebih. Tak bermewah-mewah, itu zuhud. Perbuatannya namanya zuhud. Orang yang zuhud dipanggil zahid. Sekali lagi. Perbuatannya namanya zuhud. Dia itu sangat zuhud. Nik itu sangat zuhud. Tapi kalau nak panggil dia, nik itu adalah zahid. Artinya nik itu zuhud. Dia jenisnya orang yang zuhud. Tapi orangnya dipanggil zahid. Pemilik zuhud tu dipanggil zahid. Zahid Hamidi itu zuhud lah tu. Agak lah ya. Baik, baca senang. Adapun zuhud itu maka iaitu martabat yang tinggi, darjat yang tinggi, pangkat yang tinggi. Yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan daripada dunia. Dunia tu benda yang tidak ada faedah untuk dunia, tak ada faedah untuk akhirat pun tak ada faedah. Itu namanya dunia. Apa saja tak ada pahala, kegunaan dunia pun tak ada. Itu namanya dunia. Apa saja yang kita lakukan tidak ada manfaat dunia pun tak ada, manfaat akhirat pun tak ada. Itu namanya dunia. Tak guna sebenarnya. Dan Quran Allah sebut wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung itu ialah mereka-mereka yang menjauhkan diri daripada berkata yang sia-sia. Hai dunia aja. Ya. Martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Taala. Orang yang zuhud tu hampir dengan Allah Taala. Allah kawan dengan dia. Allah jadikan dia tu kekasih dia. Dan menjauhkan daripada dunia. Dan dunia dia jauh. Mewah-mewah dia jauhnya. Pembaziran dia jauhnya. Kerana pembaziran tu kawannya syaitan. Dan menggemarkan kepada akhirat. Menggemarkan kepada akhirat. Dia cerita nak akhirat je. Mana yang melepas daripada siksa kubur, mana yang lepas daripada azab neraka, mana yang lepas daripada azab daripada masyarakat. Itu yang dia nak. Yang dia nak. Itu dia hal akhirat je. Majlis ilmu dia nak. Semayang dia nak. Zikir dia nak. Selawat dia nak. Tasbih dia nak. Tahmid dia nak. Itu akhirat je dia nak. Dunia dia tak minat. Orang jenis inilah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan dikasihi oleh sekalian manusia. Kalau kita sifat zuhud, orang pun suka. Orang pun tak ada marah dengan dia. Dia tak ada kemaruk dengan harta-harta orang. Tengok orang tu kaya, lantaklah dia kaya. Aku biar, aku sudahlah apa yang ada pada aku. Dah tu ya. Dia tak ganggu. Orang kaya tak ada ganggunya.
Orang berada tidak diganggunya. Orang pandai tidak diganggunya. Dia kira menghampirkan diri dengan Allah je. Dia kira itu. Dia dengan Allah je. Yang lain dia tak kira. Jadi orang manusia pun suka dia. Dan dikasihi oleh sekalian manusia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad huma fi aidin nas yuhibbakan nas. Artinya zuhud engkau dalam dunia ini. Zuhud engkau di dalam dunia, yakni benci oleh kamu akan dunia. Ingat maksud dunia tu, sesuatu yang tidak ada memberi manfaat dunia dan akhiratnya, itu namanya dunia. Main seremban dunia. Main dam dunia. Lagi apa? Main gasing dunia. Semua hal dunia tu tak ada apa faedahnya. Main bola boleh jadi sihat, itu bukan dunia lagi. Boleh jadi sihat, dia boleh semayang. Ini main karam. Apa kemahiran main karam tu? Tahu main karam? Letek itu dunia tu. Tak ada apa faedahnya. Pokoknya kejam tu. Daripada pagi sampai ke malam. Kerjanya main karam. Letek itu dunia tu. Tak ada apa faedahnya. Main dam pun itu juga. Apa ada kemahiran main dam? Kalau main chess lain. Main chess kalau dia betul-betul handal, jadi juara dunia, jadi jutawan dia. Tidak ada guna dunia. Ini main dam, apa beda? Kalau pandai jadi mahir betul main dam, apa ada keuntungan dunianya? Tak ada apa pun. Cuma dapat menghina Pak Haji je. Orang main pandai, orang yang rajin main dam tu kau apa? Menghina Pak Haji je. Kalau belum naik haji makannya satu. Beratur benar. Bila dah naik haji, tamaknya Pak Haji tu. Lompat-lompat makan. Jauh-jauh pun makan. Kiri makan, kanan makan. Itu. Menghina Pak Haji ya. Jangan. Itu dunia namanya. Zuhud oleh engkau di dalam dunia yang ni. Benci olehmu akan dunia. Nescaya kasih Allah Ta'ala akan dikau. Allah kasih kita. Kalau Allah kasih kita, Allah redha. Tak nak kasih Allah kepada kita. Siapa tak nak kanan? Allah redha. Nak syurga Allah redha. Nak mahligai Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak bidadari syurga Allah redha. Itu kalau Allah suka, Allah kasihkan dia. Nikmat di syurga itu tuan-tuan, Allah sediakan ada 99% berbanding dengan nikmat dunia ni. Dengar lalu. Nikmat Allah tu semuanya ada 100%. Semua sekali tu dipanggil dia ada 100%. 1% dia letak di dunia ni. Yang kita rebut-rebut tu. Dunia tu hanya 1% tu. Sedangkan nikmat yang sebenarnya Allah sediakan di syurga berapa? 99%. Nak yang mana? Nak yang 1% kan yang 99%? Yang 99% lah. Sedangkan kita bukannya sama lama dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan keluar dari dunia ni. Pergi ke akhirat. Ada menunggu 99% lagi nikmat Allah Ta'ala. Apa yang tak ada semua ada. Itu ada sebut syurga tu apa? Disebut oleh Nabi syurga tu pakai apa? Bukan Nabi, Allah sebut syurga tu. Fiha ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Lawanya, cantiknya, egiknya. Menawannya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati. Nak bayang pun tak boleh. Terus nak cerita, nak bayang pun tak boleh. Itu di syurga. 99% lagi dalam dunia ni. Yang dunia ni hanya ada berapa? 1%. Yang itu pun tak terbilang. Yang 1% tu siapa boleh bilang? Katakan. Siapa boleh bilang nikmat dunia yang 1% Allah datangkan di dunia ni? Siapa pun tak boleh bilang. Allah khabar. Wa in ta'uddu ni'matallah
la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terhitung oleh kamu. Tak lalu kamu nak bilang. Begitulah nikmat di dunia pun tak terbilang. Ini kan pula kalau 99% lagi lah. Tak lalu kita nak bilang, ya. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdi khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa yasrahu bi'uyubil binafsi." Artinya apa? Apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebaikan, Allah hendakkan kita yang baik. Apa Allah buatkan? Apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebaikan, Allah akan buat apa? Nescaya membencikan ia akan dia dalam dunia. Dia tak sukakan dunia. Dunia tak seronok. Dia zuhud. Dan menggembarkan dia akan akhirat. Hal akhirat dia gemar mana? Ngaji dia gemar. Baca Quran dia gemar. Zikir dia gemar. Tahlil dia gemar. Selawat dia gemar. Tasbih dia gemar. Tolong orang fakir miskin dia gemar. Bersedekah dia gemar. Haji dia gemar. Umrah dia gemar. Dia nak kenyang akhirat je. Dunia dia tak minat. Itu kalau Allah nak bagi dia kebaikan. Tuan-tuan ada apa betul ya? Ya ke tak? Allah nak bagi kebaikan, nak ke akhirat je. Tak nak dunia ni. Ya. Tuan-tuan apa betul ya ni? Dia apa betul nak akhirat je. Nak ngangguk nampak. Dia nak akhirat je, tak nak dunia, ya. Allah nak bagi dia kebajikan lah. Beza dengan saya. Saya nak dunia. Nak kaya. Nak mentakar besar. Nak rumah besar. Okay, apa? Nak pangkat besar. Nak gaji besar. Nak cakap besar. Saya, ya. Tuan-tuan tak, ya. Tak nak dunia. Nak akhirat je. Ia akan dia akan benci ia akan dunia. Dan menggemarkan ia akan dia di dalam akhirat. Dan melihat akan dia akan aib dirinya sendiri. Dia tahu kelemahan diri dia. Benda yang memalukan diri dia tahu. Itu tanda ilmu yang memberi manfaat tu. Kita tahu dah apa kelemahan diri kita. Saya tahu dah apa kelemahan diri saya tak tahu. Yang tahu kelemahan orang. Kelemahan Nik saya tahu. Kelemahan Imam Fauzi saya tahu. Tapi diri saya tak tahu. Ilmu yang memberi manfaat itu ada 6. Sudah kita baca dulu. Yang pertama, lagi dia banyak ilmu, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Dia tak seronok dunia. Yang ketiga, lebih gemar dia pada akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Nak tahu tak kelemahan diri sendiri? Ada 4 cara nak tahu kelemahan diri sendiri. Udah ada kitab lain. Nama kitab Sirrus Salikin. 4 cara kalau nak tahu kelemahan diri sendiri. Yang pertama, tanya pada musuh. Siapa ketik Haji Ibrahim? Tanya pada dia. Berlambak-lambaklah kelemahan Haji Ibrahim. Dia tu kuat cakap, dia cakap pandai aja, tapi membuat tak erti dan sebagainya. Makan kuat dan sebagainya, ya. Dia apa? Cari peluang je. Lepas ngajar dia ngintai mana mendaki, tak ada datang lagi ni. Tahu je kelemahan. Tanya pada musuh. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. 4 cara, ya. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. Guru yang mursyid itu guru yang bijak, guru yang pandai. Dia tahu kelemahan murid dia dan dia pergi latihan-latihan supaya hilang kelemahan tu. Dia tahu murid itu kedekut. Dia nak hilang kedekut tu, dia macam-macam bagi latihan pada murid tu. Dia minta derma untuk inilah, derma untuk ini, derma untuk inilah. Lama-lama hilang kedekutnya. Itu guru yang mursyid. Yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Biar ikhlas kerana Allah. Bukan sahabat kata canai je, itu tak tentu ikhlasnya. Tak tentu ikhlasnya. Ni yang betul-betul ikhlas. Kalau kita sakit, dia ziarah, dia cari ubatnya. Kalau kita tak tahu, dia kapoknya, yang sebenarnya. Kalau kita lama tak datang ke masjid, dia
Cari kita mana ngapa tak lama tak pergi masjid. Cik ikhlas, dia mengajak kita ke syurga. Sahabat banyak. Ada juga sahabat yang apa? Yang tak kisah. Dia ngajak kita. Ustaz, mau kita tengok wayang katanya. Cerita apa? Warisan jari hantu katanya. Contoh aja. Saya ngapa saya tak ada duit, apa yang saya belanja katanya. Dia pun beli tiket. Nengok wayang, cerita apa? Warisan jari hantu. Saya dengan dia. Adik, perbuatan tu pahala ke berdosa? Nengok wayang tu berpahala ke berdosa? Dosa. Dia ngajak kita ke neraka ke mengajak kita ke syurga? Ngajak kita ke neraka. Itu bukan sahabat yang ikhlas. Sahabat yang ikhlas dia ngajak kita ke syurga. Bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Jangan seorang-seorang diri je. Jangan menyendiri. Bergaul dengan masyarakat ramai. Baru kita tahu. Oh, dia ini hafalannya banyak. Ustaz Fauzi tu banyak hafalannya. Aku inna ataina pun tak apa. Lagi apa? Bergaul dengan orang ramai. Dia ini banyak ilmunya. Orang ni banyak ilmu. Aku apa pun tak tahu. Jadi kalau dia tak bergaul mana dia tahu. Kalau dia seorang-seorang dia tak tahu. Dia tahu ya. Rasa hebat diri aja lah. Itu 4 cara. Nak apa? Nak mengetahui kelemahan diri. Yang kelima dia tahu tipu daya setan. Kita ngaji ni setan suka ke? Suka ke? Tak suka. Dia bawa apa Ustaz? Dia bawa apa? Senjata-senjata. Supaya kita tak ada memberi tumpuan kepada pelajaran. Dia bawa senjata. Yang masyurnya 3 senjata dia bawanya. Mula-mula buat apa ni? Celak pandai. Bila kena celak setan macam? Ngangguk aja depan Ustaz tu. Ada apa betul? Kejap ni tak ada lah. Nanti sikit lagi lah. Siapa yang dah ngangguk betul, dia dah kena celak setan lah. Tak berjaya. Setan tu bawa senjata yang kedua. Apa bawanya? Ni tadi tahu. Ini apa? Yang kedua apa bawanya? Mata tajam. Salah. Apa bawanya? Apa bawanya? Gincu. Tahu gincu? Gincu buah tak mana? Bibio. Pandai. Pergi cakap perak ni. Dalam hidup perak ni tahu. Saya nak dengar dia ngetikkan bibir tadi. Bibir dengan masalah kata. Yang semuanya apa? Bibio. Bila kena gincu setan macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Itu dah kena gincu setan. Yang tiga bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya apa sendi tu. Lama-lama dia tak tahan. Dia pun angkat tangan, minta izin dengan Ustaz nak keluar. Ingat Ustaz tu nak pergi sana. Ustaz mengangguk lah, dia pun keluar. Ikut sana je tu. Lepas tu dia apa? Pergi round, dia ambil motor tu, ditolak aja. Bila luar pagar, baru Ustaz, dia pun balik. Berjaya lah setan. Tengok ni, kejap ni, jaya kita tak. Jadi orang yang ada ilmu manfaat tu, dia tahu cara-cara setan menipu daya. Yang kelima. Yang keenam, 6 ya. Tanda ilmu manfaat. Yang keenam, dia tahu benda-benda yang boleh merosakkan pahala ibadah. Tak dapat pahala. Kalau ada dalam diri dia tu, mujub, riak, takabur, tak ada pahala ya. Itu 6 cara ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar kejap ni memberi manfaat lah. Menyeru kita supaya menjadi orang yang zuhud. Kerana kalau jadi zuhud, dia tu dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan dibenci oleh setan. Baik, apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, dengan hamba-Nya akan kebaikan, nescaya membencikan dia akan dia di dalam dunia ni, dibencikan dunia. Dan menggemarkan dia akan dia dalam akhirat. Dan melihatkan dia dalam aibnya dirinya, aib diri itu. Dia nampak kelemahan diri dia, kekurangan diri dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zahada fi dunya adkhalallahu al-hikmata
fi qalbi fantaqa biha lisanahu wa arfahu da'ad dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Itu cakap Arab, cakap Melayu entah mana saya tahu. Saya bukan ngerti cakap Arab. So Fauzi tahulah dia ustaz betul. Ini cikgu. Tapi ada mana sini? Apa artinya? Barang siapa benci akan dunia. Kalau benci dengan dunia. Apa arti dunia tadi? Sesuatu yang tidak memberi manfaat dunia atau akhirat. Itu namanya dunia ya. Barang siapa benci akan dunia, nescaya memasukkan Allah Ta'ala akan hikmat. Dia dapat hikmat. Dapat hikmat tu dia tahu aja. Hakikat sesuatu benda tu. Itu nama hikmat. Hakikat semayang dia tahu. Hakikat puasa dia tahu. Hakikat haji dia tahu. Hakikat zikir dia tahu. Itu ada hikmah tu kan. Hikmah cakapnya. Akan hikmah. Yang ini ilmu hakikat di dalam hatinya. Maka menuturkan Allah Ta'ala akan dia. Menuturkan Allah bagi dia boleh bercakap. Menuturkan Allah Ta'ala khabar pada dia. Akan lidahnya fasih aja. Lidahnya cakap yang betul aja. Lidahnya berzikir aja. Lidahnya puji Allah aja. Itu Allah luturkan lidahnya. Menuturkan akan dia lidahnya dan memberitahu Allah akan dia penyakit dunia ni. Dia khabar penyakit dunia ni. Apa penyakit dunia ni? Pemarah, bakhil, hasad, dengki, ujub, riak, takabur. Itu penyakit dunia ya. Dia tahu. Yang ini kejahatan dunia dan memberitahu ia akan ubatnya. Nak ubat kerkut macam mana? Nak ubat riak macam mana? Nak ubat ujub macam mana? Nak ubat takabur macam mana? Itu kena belajar tu. Dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia. Kalau Allah nak bagi baik bagi dia ya, dia tahu benda tu. Allah khabarkan. Dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia daripada dunia. Padahal ia sejahtera sejahtera kepada negeri akhirat. Di akhirat esok sejahtera. Udah mati esok, mati dalam keadaan beriman. Lagi apa? Lepas daripada seksa kubur. Lepas tu, bangkit dari kubur keadaan sempurna aja kejadiannya. Seperti manusia biasa. Ya, ahli syurga. Dia akan menjadi orang apa? Secantik, siapa ni? Secantik Nabi Yusuf. Ya, secantik Nabi Yusuf. Ya, kalau wanita secantik Siti Zulaikha. Itu kebaikan di akhirat kita nak. Kemudian ada kenderaan dari kubur sampai ke padang mahsyar. Di mahsyar dapat lindungan aras. Siapa tak nak angkatan? Ya. Kemudian dihisap dengan hisap yang ringan. Kemudian diberi kitab dengan tangan. Nak kitab tangan mana? Kanan ke kiri? Kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa penuh kegembiraan. Itu orang dapat tangan kanan ya. Itu dia naknya tu. Menerima kitab dengan tangan kanan. Lepas tu dia hisap dengan hisap yang ringan. Lebih kurang je malaikat cek. Lepas tu apa? Ditimbang. Bila ditimbang, kalau dia dalam kebaikan, berat pahala ke berat dosa? Tuan-tuan, berat pahala ke berat dosa? Berat pahala. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah ya. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi dia nak itu, nak berat pahala, kurang dosanya. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha, nak mahligai Allah redha, nak kenderaan Allah redha, nak pakaian Allah redha, nak makanan Allah redha. Lagi nak apa? Orang lelaki nak apa? Tuan-tuan nak apa? Bidadari. Ya. Tuan-tuan, paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, paling ciut, paling curut. Kalau dapat masuk syurga,
dia dapat berapa orang bidadari? How many bidadari do you get? Tak tahu berapa? Mat, berapa Mat? Berapa? Nek dapat berapa? Tak tahu juga. Ustaz dapat berapa? Lupa. Dengar lalu. Paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling curut, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari. How many? How many fairies do you get? 72, you know. Tu koman tu. Kalau 72 tu koman. Orang macam Tok Imam Fauzi ni tadi. Tak tahu entah berapa ratus, 500 ke? 600 ke? Macam Tok Bilal tadi. Entah 1000 kan, mana tahu kan? 700 kan? Macam ni. Jangan ingat 2000 dapatnya. Atas damai dah rumah tu tak kecemburu. Cemburu ke tak? Ngapa tak? Dia dapat bayar emas. Bukan kerana dapat bayar emas. Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Lagi ramai lagi seronok dia. Lagi ramai lagi seronok dia. Itu dalam syurga ya. Jadi zuhud dulu dunia ni. Nanti akan dapat syurga. Sikit lagi tuan-tuan. Dan habis ni. Barang siapa benci akan dunia, nescaya memasukkan Allah Ta'ala akan hikmat, yakni ilmu, hakikat di dalam hatinya. Maka menuturkan Allah Ta'ala dengan dia akan lidahnya. Dan memberitahu Allah Ta'ala akan dia penyakit dunia ni. Penyakit dunia banyak. Dah saya khabar tadi, penyakit dunia ni banyak. Dia bukan darah tinggi, kencing manis, lemah jantung. Itu bukan penyakit dunia. Penyakit dunia apa? Beki hasad. Penyakit dunia itu hendakkan apa? Hendakkan keseronokan, hendakkan kegembiraan, tak hendak semayang, tak hendak zakat, tak hendak pergi haji, tak hendak pergi umrah. Itu dia apa? Penyakit dunia ni ya. Malas, pemarah, nak metor aje, ngaji tak siok. Bukan tanda tak siok, ngaji tak siok ya. Itu penyakit dunia. Yang ini keadaan dunia. Dan memberitahu ia akan ubatnya. Allah akan bagi ubatnya. Hendak jangan kedekut, ini ubatnya. Allah yang bagi ubat. Hendak jangan riak, ini ubatnya. Hendak jangan ujub, ini ubatnya. Hendak jangan takabur, ini ubatnya. Ada ubatnya, Allah bagi ubatnya ya. Dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia daripada dunia kepada hal ia sejahtera daripada negeri akhirat. Di akhirat itu sejahtera je. Bagus ya. Mati beriman, lepas selesai kubur, tak ada kena seksa kubur. Kuburnya tu jadi apa? Jadi taman daripada taman syurga. Bangkit dia sempurna dan sebagainya. Akhirnya meniti siratul mustaqim. Macam mana menitinya? Macam mana menitinya? Cepat seperti kilat menyambar. Siapa tak nak tangan? Tenangkan kampung, mana orang tanda? Itu dah. Betul di syurga. Macam-macam nikmat syurga. Paling agung, paling best apa nikmat di syurga? Tuan-tuan, apa paling best di syurga? Melihat wajah Allah ya. Berseri-seri esok muka ahli syurga yang dapat melihat wajah Allah tu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat bukan saja melihat, memerhatikan, tengok betul, menelik. Ya. Nak kata tak? Paling hebat, paling bagus, paling canggih, paling sempurna nikmat di akhirat nanti ialah melihat wajah Allah. Lebih hebat daripada bidadari lagi, lebih hebat daripada makan lagi tentukannya. Ya. Syahadan. Kenapa panjang mana tu? Habislah tu ya. Nanti kita akan baca syahadan. Ya. Sekian dulu untuk malam ini. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Setuju belakanglah. Ada nak bangkang? Kalau betul bangkang tu saya terima. Setuju belakang? Alright, bagus. Maknanya kita mesti pentingkan akhirat. Ya, jangan kemaruk dengan dunia. Ada siapa-siapa nak tanya masalah? Tak ada? Ada, sila.
Macam mana? Ha? Tak betul tu. Pahala dia dapat juga. Hadir dalam majlis ilmu tu dapat pahala. Walaupun dia mengeluh, tak apa. Dapat pahala. Tapi kuranglah pahalanya. Kerana ilmunya dia tak berhati betul-betul. Ustaz tengah ngajar dia apa? Buat wudu tak batal. Memang tak batal, dia tengah tidur je. Dia tidur duduk. Punggung tak ada gerak. Tak batal. Tapi ilmu tak dapat lah. Kenapa? Kenapa tak dapat? Mun tak dengar? Jadi sebab yang bagusnya pahala dapat. Hadir aja tuan-tuan ni, hadir aja dalam majlis ilmu tu ada pahala. Allah bagi pahala. Cuma ilmu mungkin tak dapat, ya. Jadi disuruhnya hadir. Siapa hadir, Allah bagi pahala. Tapi siapa yang betul-betul menuntut, orang menuntut ada kitab, ada catatan, ada tape recorder. Itu Nabi menuntut dia betul-betul menuntut ilmu, ya. Dan sebagainya. Itu yang bagus tu. Itu yang dapat pahala banyak tu. Itu yang wajib untuk talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu tu fardu ke atas setiap lelaki yang beriman, muslim dan muslimah, dan juga wanita-wanita yang beriman. Alright, bagus. Itu soalan apa Ustaz Fauzi ni. Lagi? Macam dalam YouTube-nya ilmu ustaz yang mengajar boleh kita mana? Tengok siapa ustaznya. Ya. Kalau kita ngaji dengan YouTube tu bagus tu, bukan tak bagus. Tapi rujuk balik. Jangan ambil terus je. Rujuk balik kepada guru yang sebenarnya. Jangan tok guru YouTube tu jadi tok guru kita. Rujuk balik. Kecuali orang-orang yang masyhur dengan keilmuannya, itu lain. Ya, dia masyhur dengan keilmuannya. Ya, contohnya Ustaz Azhar Idrus. Itu apa? Ustaz apa lagi? Ustaz Abdul Somad. Itu memang saya pun ada pernah dengar dia berceramah di Poh dulu, ya. Dia memang warak betul. Memang banyak ilmu betul. Begitu juga Ustazah Asma Harun. Itu apa? Itu boleh kita belajar dengan dia. Tapi elok rujuk juga kepada tok guru yang baca kitab ni. Setengah mereka tu tak ikut cakap kitab. Ikut pendapat dia aja. Ada juga ustaz yang begitu. Ada yang mengatakan ziarah kubur tu bukan ibadah. Itu jangan ikut benda tu, ya. Ada yang mengatakan ziarah kubur tu macam ikut budaya orang Hindu katanya. Jangan. Itu tak betul, ya. Itu YouTube, ya. Jadi rujuk balik kepada guru-guru yang muktabar, guru-guru yang kita belajar betul-betul. Lagi? Satu sahaja lepas kita sembahyang macam imam lah katakan, lepas itu zikir apa kita nak berdoa lah, kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya Ustaz? Boleh? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sampai tak? Sampai, ya. Boleh sampai. Hadiahkan kepada Nabi, hadiahkan kepada sahabat, hadiah kepada sekalian muslimin muslimat, sama ada hidup ataupun mati. Boleh dapat pahala, ya. Ikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada mazhab mengatakan tak sampai. Penat je kata. Itu lain mazhab. Kita bukan mazhab kita tak tahu. Ya. Jadi untuk mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh, ya. Tak adalah tengah apa. Hadiahkan kepada mereka-mereka yang apa? Yang kita rasakan boleh membantu. Kita boleh membantu mereka di kubur. Dan sebagainya. Boleh, ya. Itu pendapat saya. Kalau ada yang mengatakan tak boleh, saya tak tahu. Ada tak ustaz-ustaz yang mengatakan tak boleh? Tapi pendapat saya, okey. Kerana saya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dapat pahala. Ada dalam kitab. Boleh, ya. Lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sudah 5 kali tak ada. Ya. Sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.